Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Melayu untuk tahun 6. Untuk hari ini masih lagi tema dan unit yang sama, iaitu istimewanya keluargaku dan unit 1 bakat istimewa. Tajuk baharu, hebatnya adikku. Kita teruskan lagi dengan standard pembelajaran 3.2.6, iaitu menulis teks prosa dan puisi secara mekanis dengan betul dan kemas dalam ruang lingkup kemahiran menulis, manakala digabung jalinkan dengan kemahiran membaca 2.3.2. Objektif pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid dapat menulis teks prosa secara mekanis dengan betul dan kemas. Nilai yang diterapkan ialah nilai kesungguhan. Seterusnya, murid-murid perlu rujuk buku teks tahun 6 muka surat 4. Murid-murid perlu melakukan bacaan secara mentalis. Maksudnya, baca secara individu dalam tempoh 5 minit sahaja. Baca dan fahamkan petikan tersebut sebelum kita lakukan perbincangan. Okey, mula-mula membaca sekarang dalam tempoh 5 minit. Selepas 5 minit, kita akan bincang. Cikgu harap kamu dah selesai melakukan aktiviti membaca. Okey, sekarang ni kita nak bincang apa kandungan petikan yang telah dibaca. Okey, cuba tengok apa tajuk petikan tersebut. Hebatnya adikku. Siapa adikku ni? Okey, kalau kita tengok, adikku ialah Irfan. Seperti pelajaran lepas, kita memang tahu Irfan seorang kanak-kanak yang sangat pandai melukis. Okay, ibu bapa Irfan bertanggungjawab untuk meningkatkan kemahiran lukisan Irfan. Jadi, untuk kali ini Irfan menyertai pertandingan melukis. Okay, pertandingan melukis ni diadakan di dewan sekolah. Okay, tema pertandingan tersebut keluarga yang bahagia. Kalau kita tengok, Irfan telah melukis gambar keluarga yang sedang berkelah. Okay, gambar tersebut sangat cantik dan kreatif dan telah memperoleh tempat pertama. Okay. Kemenangan Irfan ni menyebabkan semua ahli keluarganya gembira sehingga menitiskan air mata. Okay, daripada sini kita ingat dapat lihat nilai yang terdapat dalam diri Irfan, iaitu sentiasa bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara, akhirnya memperoleh kejayaan. Seterusnya, cikgu nak ulas sikit berkaitan dengan standard pembelajaran 2.3.2, iaitu membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis. Okey, bila kamu dah lakukan aktiviti membaca tadi secara tak langsung, standard pembelajaran 2.3.2 telah dikuasai. Okey, di sini cikgu terangkan sedikit apa yang perlu kamu faham berkaitan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Kalau kita lihat daripada petikan, memang terdapat ayat tunggal dan ayat majmuk dalam petikan tersebut. Okey, ni kita ulang je semula. Okey, apa maksud ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Atau dalam kata lainnya, ayat tunggal tidak mengandungi kata hubung. Okey, contohnya ni. Para peserta pertandingan melukis termasuk adikku Irfan sudah bersedia. Kalau kita tengok ayat ni hanya ada satu sahaja subjek dan satu sahaja predikat. Okey, manakala ayat majmuk ni maksud dia di sebaliknya. Mengandungi dua atau lebih subjek atau predikat. Tengok contoh kat sini. Kalau kita tengok contoh kat sini ada kata hubung dan. Okey. Maksudnya kat sini dia punya predikat dia lebih daripada satu. Okey, peralatan melukis seperti pensel, krayon dan kata lukisan sudah tersedia di depan mata. Okey, inilah contoh ayat majmuk.
Okey, kemahiran ni perlu dikuasai oleh murid. Okey, akan datang kita akan belajar lebih lanjut lagi. Hari ini memadai dengan kemahiran membaca ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat di dalam petikan. Tak perlu kenal pasti. Cikgu tunjukkan dulu macam mana format karangan catatan berdasarkan buku teks. Yang pertama yang cikgu bulatkan ni mesti ada hari. Okey, yang kedua mesti ada tarikh. Yang ketiga mesti ada masa. Okey, lepas tu ni perenggan yang pertama. Perenggan pertama. Okey, bila perenggan kedua? Masa semula. Dan perenggan kedua. Tengok yang cikgu bulatkan ni Okey, perenggan ketiga masa dan ayat lah. Ayat perenggan ketiga. Okey, ni format catatan. Bila tulis catatan, dia bukan bentuk macam ni lah. Dalam bentuk perenggan. Ni hanya panduan dalam buku teks dibuat macam ni. Okey, dalam slide seterusnya, cikgu akan tunjuk cara menulis dalam bentuk perenggan. Okey, hari ni kita nak belajar menulis karangan format catatan. Boleh rujuk muka surat 4. Okey, yang pertama cikgu terangkan berkaitan dengan format karangan jenis catatan. Okey, tengok muka surat 4. Yang pertama sekali kita tengok berkaitan dengan tarikh dan juga hari. Cara menulis tarikh dan hari. Okey, mesti tulis hari dahulu. Huruf besar, koma, tarikh dan bulan ditulis dalam nama bulan yang sebenar. Kemudian tahun macam tu. Jangan letakkan tanda noktah. Okey. Kemudian masa. Masa mesti tulis lengkap. 8 pagi. Okey, jangan noktahkan. Hari dengan tarikh ni dua-dua jangan letak tanda noktah. Okey, untuk hari ni jangan tulis untuk sistem 24 jam ataupun dalam bahasa Inggeris. Mesti tulis pagi yang cikgu bulatkan ni. Nanti bila tulis janganlah tulis bulat tu. Okey, macam tu Okey, lepas tu kita mula dengan perenggan. Okey, kejap cikgu padam dulu. Okey, kenapa padam? Sebab kita mesti tulis penuh 20 pagi. Okey. Kemudian kita mula dengan perenggan. Perenggan mesti mula daripada tepi. Untuk perenggan pertama mesti mula daripada tepi. Pagi. Sorry, salah. Okey, para peserta pertandingan melukis termasuk Irfan. Okey, salah. Termasuk adikku Irfan sudah bersedia. Nota. Pertandingan melukis akan dimulakan
pada bila masa sahaja. Semua peserta termasuk Irfan berkumpul di dalam dewan sekolah. Peralatan melukis seperti pensel, krayon, dan kertas lukisan sudah tersedia di depan mata. Okey, ni untuk perenggan yang pertama. Cikgu ingatkan yang pertama sekali. Ni, mesti ada hari dan tarikh. Okey, ni nombor 1. Yang kedua, mesti ada masa. Masa ni tulis mengikut bahasa Melayu. Jangan guna matematik. AM, PM semua tu tak boleh. Okay, yang ketiga, perenggan mesti rapatkan ke tepi. Kan buku kita ada garisan tepi ni kan? Okey, rapat tepi sini. Okey, ni untuk perenggan pertama. Pastikan depan huruf besar, belakang tanda noktah. Selepas noktah huruf besar, noktah, huruf besar dan noktah. Okey, selesai untuk perenggan pertama. Okey, kita nak pergi pada perenggan yang kedua. Macam mana nak buat perenggan kedua? Okey, cikgu padam dulu perenggan pertama. Okey, harap kamu faham untuk perenggan pertama. Okey, kita pergi pada perenggan kedua. Okey, untuk hari ini kita salin sahaja. Cuma nak berkenalan dengan format. Okey. Kita dapat lihat buku kita ada garisan kat tepi, betul? Okey, ni garisan buku kita. Okey, untuk mula perenggan kedua, okey, tulis masa dulu. Selangkah satu baris daripada perenggan tadi, kemudian tulis masa 8:15 pagi. Jangan letak tanda noktah di belakang tu. Jangan letak tanda noktah di belakang tu. Kemudian mula perenggan kedua mesti ada jarak antara garisan. Okey, mula daripada sini. Semua peserta mula melukis. Tema pertandingan melukis itu ialah keluarga yang bahagia. Okey. Irfan melukis gambar keluarga kami yang sedang berkelah. Okey, tengok kat sini untuk perenggan kedua. Okey. Okey, untuk perenggan kedua dapat kita tengok ni. Yang ni pastikan kamu kosongkan. Yang cikgu tanda ni jangan tulis apa-apa. Jarakkan ke tengah sikit. Okey, ni maksudnya perenggan.
Kan? Okey, cikgu tulis kat sini supaya kamu faham. Sekejap Okey, yang ni merupakan perenggan. Okey, kita nak pergi pada yang seterusnya, perenggan ketiga. Cara sama, tulis masa 10:30 pagi. Kemudian jarakkan macam ni. Ni supaya ada perenggan. Keputusan pertandingan diumumkan. Irfan telah berjaya mendapat tempat pertama. Lukisannya yang cantik dan kreatif telah menarik perhatian juri. Okey, kemudian sambunglah dekat bawah tu. Kami sekeluarga berasa amat bangga hingga menitiskan air mata kegembiraan. Okey, tengok pada format catatan. Okey, ni ni pastikan ada perenggan. Kat depan ni ruangan perlu dikosongkan. Maksudnya kat sini perenggan. Jangan hitamkan ni. Hitamkan ni supaya kamu nampak. Sepatutnya bila kamu menulis, okey, ni perenggan. Okey, ni perenggan. Okey, harap fahamlah. Okey, bila nak sambung menulis tu, okey, depan ni je perenggan. Yang bawah ni selari. Yang terakhir untuk tugasan. Tugasan kamu minggu ni hanyalah menyalin semula petikan pada muka surat 4 menggunakan format karangan jenis catatan. Salin je semula sama seperti yang cikgu terangkan dalam paparan yang sebelum ni. Salin, selang satu baris, pastikan huruf besar, huruf kecil, ada hari, tarikh dan juga masa. Okey, dah selesai buat, mesti semak ejaan dan tanda baca. Pastikan tidak berlaku sebarang kesalahan. Dah selesai tugasan tersebut, macam biasalah, hantar pada cikgu, muat naik di Google Classroom ataupun WhatsApp je cikgu, pesanan peribadi. Okey, tugasan-tugasan ni mesti dihantar. Macam biasa cikgu ingatkan, tugasan penting untuk pentaksiran supaya cikgu boleh taksir pencapaian kamu untuk pentaksiran bilik darjah. Okey, selamat mencuba. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham dan objektif tercapai. Okey, kita jumpa lagi dalam pembelajaran akan datang. Sekian, terima kasih.